السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Izzah atas kurnia dan anugerah nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan hasil pertemuan pada malam ini. Dan inilah takdir yang baik daripada Allah Rabbul Jalal. Saat Allah berikan kita satu modal yang besar, iaitu umur. Dan umur yang Allah berikan kepada kita lalu dianugerahkan ke atas kita kebaikan. Kerana modal yang Allah berikan kepada kita ini yang kita tidak tahu sebanyak mana modal yang telah diperuntukkan kerana telah dirahsiakan oleh Allah kepada hamba-Nya. Tetapi modal yang Allah berikan kepada kita ini akan ditanya suatu hari nanti oleh Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Setiap nikmat itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul akhirah. Tetapi jika modal yang Allah berikan kepada kita ini kita dapat berbuat baik, nescaya kita termasuk dalam golongan hamba yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Persoalan yang harus kita tanya di dalam diri kita, aku berada di golongan yang mana? Golongan yang syukur kepada Allah, ataupun aku berada di dalam golongan yang kufur kepada Allah? Fitrah manusia ini, mereka sering melupakan kejahatan yang mereka buat selama di dalam hidupnya. Tetapi manusia tidak melupakan kebaikan yang pernah ia buat daripada mula ia kecil. Tetapi kejahatan dan dosa yang pernah dia buat sewaktu ia kecil, sehinggalah masa yang telah ditaklifkan oleh syarak yang digelar sebagai mukallaf, iaitu setelah akil dan baligh,
kejahatan demi kejahatan itu kita mula telah lupakan di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak dilupakan oleh Allah Rabbul Izzah, kerana ada di dalam catatan malaikat yang akan dipamerkan oleh Allah besok di Yaumul Mahsyar. Kerana ini diingatkan oleh Allah, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Rasakan azab Allah kerana saat ini dan hari ini, kata Allah, kita lupakan saat kita berada di dalam dunia. Justru itu kita merasakan kita adalah yang terbaik daripada golongan yang baik. Kita merasakan kita terlalu bersih daripada golongan yang bersih. Walhal sebenarnya perasaan itu adalah satu halangan dan satu hijab yang berada di dalam roh kita, yang menyebabkan kita lupa tentang modal yang telah Allah berikan kepada kita dan kita tidak berbuat apa-apa pun untuk kita balik ke suatu alam yang telah ditakdirkan oleh Allah, dan tidak ada siapa pun yang boleh menafikan akan takdir tersebut. Tidak ada seorang makhluk yang boleh menidakkan takdir itu. Tidak ada seorang makhluk yang boleh menidakkan dan menafikan akan perkara itu. Kerana ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kenapakah sakaratul maut itu terlalu sakit, kata Imam Al-Ghazali? Bukannya kerana roh itu lepas daripada jasad, tetapi kerana roh itu tidak mahu melepaskan kecintaan dunianya yang dia telah diam beberapa puluhan tahun. Ketika saat kita tidak mahu melepaskan dunia ini, tatkala itu kita meronta, tatkala dicabut roh oleh malaikatul maut. Ini yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala. Sebab itu roh orang yang beriman ini dicabut, kata Rasulullah, seumpama rambut yang dicabut daripada tepung. Kerana apa? Kerana ini telah disebut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebab itu Allah menjanjikan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Masalah yang ada pada kita, kita tidak pernah rasa bersalah dengan Allah, dan kita rasa dengan istighfar kita 3 kali selepas salat telah menghapuskan seluruh kejahatan yang telah kita buat daripada zaman muda kita. Ulama menjelaskan kepada kita di dalam kitab Sirajut Talibin, tanda dosa itu diampunkan oleh Allah. Maka kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, 3 tanda ini dikurniakan kepada orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah. Yang pertama, diberikan kefahaman tentang hukum hakam agama, iaitu didorongkan kepada ilmu. Tuan-tuan, ada dosa yang boleh kita qada dan ada dosa yang tidak boleh kita qada, hanya kita minta ampun dengan Allah.
Kita tinggal semayang masa zaman silam kita bertaubat dan kita boleh qada akan salat tersebut. Kita boleh ambil balik salat itu. Kita boleh qada puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan zaman remaja dan zaman muda kita. Tetapi bagaimana untuk kita mengqada akan ilmu yang telah kita tinggalkan puluhan tahun? Kerana ini pesan daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap Muslim laki-laki dan Muslim perempuan. Dan kewajipan itu adalah fardu ain, bukannya fardul kifayah. Bagaimana ingin kita mengqada perkara yang telah kita tinggalkan puluhan tahun? Tuan-tuan, kita baru saja mengaji dalam 10 tahun. Bagaimana jika usia kita 50 tahun dan 30 tahun yang dulu kita bergelumang dengan dosa dan maksiat? Bagaimana kita ingin menghadapi neraka Allah? 30 tahun yang dulu kita tidak boleh kembali, tuan-tuan. Tidak siapa boleh kembali pada zaman silam yang telah dia tinggalkan selama 30 tahun. Tetapi 30 tahun itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kata kita dah mengaji setiap malam, setiap bulan. Hampir 10 tahun kita duduk dalam majlis ilmu. Apakah kita dapat seperti mana anugerah yang disebutkan oleh ulama, mereka yang telah mendapat keampunan Allah atas dosa silam yang mereka lakukan dengan jalan ilmu ini? Maka lihat kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, alamat ilmu yang manfaat itu, semakin dia belajar, semakin ia mengenal akan aib dirinya. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bila saya dan tuan-tuan rasa bersalah, saya tanya diri tuan-tuan dan tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan sebelum Allah tanya kita besok di akhirat. Tuan-tuan, percaya tidak percaya tetap akan ditanya oleh Allah. Redha tidak redha tetap akan ditanya oleh Allah. Ia tidak ia dan kita menafikan perkara tersebut tetap akan ditanya oleh Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang akan boleh lari daripada persoalan ini. Tuan-tuan, bila masa kita rasa diri kita salah dalam bulan ini? Jika tak ada, maka ilmu yang kita belajar selama ini tidak manfaat, kata Imam Ghazali. Orang pandai ini bukan orang pandai cakap macam saya, tuan-tuan. Orang pandai ini bukan orang yang boleh baca Al-Quran. Orang pandai ini bukan orang yang boleh menyatakan hadis Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pandai ini kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang pandai ini makin takut dia makin pandai. Siapa makin tinggi takutnya makin dia pandai pada sisi Allah. Kita belajar ilmu fiqh. Apakah kita telah menyempurnakan syariat yang telah kita ketahui di dalam jalan fiqh kita? Atau makin lama kita belajar ilmu fiqh, makin kita lawan Allah. Saya semayang ustaz, betul. Tapi kahwinkan anak, kita lawan Allah.
Jual beli kita lawan Allah. Kita belajar sifat 20, tuan-tuan. Mengajilah kitab apa pun, tetap kita akan kaji 20 sifat. Carilah kitab tauhid yang lebih besar, dia tidak jadi 90 sifat, dia tetap 20 sifat. Tapi selama kita mengaji kitab tauhid, kita tauhidkan Allah tak? Ataupun kita ragukan Allah? Tuan-tuan, beriman dengan akhirat ini tauhid. Percaya dengan azab kubur ni tauhid. Percaya dengan mati ni tauhid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan percaya, tuan-tuan tak ada lesen bawa motor dan bawa kereta, lalu seorang kawan daripada tuan-tuan bagi tahu depan tu ada roadblock polis, tuan-tuan nak lalu tak? Tuan-tuan tak lalu sebab tuan-tuan tak bersedia. Sebab tuan-tuan percaya dengan kalamnya. Tuan-tuan yang mengatakan akhirat itu benar, alam barzah itu benar, persoalan itu benar, mizan itu benar adalah kalam Allah. Tuan-tuan kita tak percaya kalam Allah. Ustaz, saya percaya. Kalau percaya, kenapa kita masih tak kurang buat jahat sampai sekarang? Kalau kita percaya, kenapa kita malas lagi sampai sekarang? Kalau kita percaya, kenapa kita masih mengumpat sampai sekarang? Kalau kita percaya, kenapa kita bergaduh sesama Islam sampai sekarang? Kalau kita percaya, kenapa tak boleh tahan lidah ini dari memaki sahabat kita sendiri yang makan bersama kita, yang duduk satu taman dengan kita? Kalau kita percaya yang itu satu dosa yang akan diazab oleh Allah, kenapa kita gagal dah umur 50 tahun macam ni? Kita percaya ke tidak ni? Kita belajar ilmu tasawuf, kita dapat jadi orang baik tak? Tuan-tuan, Allah tak suruh khatam kitab. Allah suruh jadi orang baik. Kita belajar ilmu tasawuf, 10 yang wajib, 10 yang wajib buat, 10 yang wajib tinggal. Dah buat belum? Dah tinggal belum? Ingat hadis Nabi. Inna Allaha لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم وفي رواية ولا أموالكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. Dosa ni tuan-tuan, dia tak nampak. Sebab itu kita lupakan. Kita baca aib orang sampai sekarang tak nampak kan dia dosa kan? Sebab dosa ni tak nampak. Tapi kalau kita semayang malam nampak kan? Malam tadi kita semayang malam, teringat lagi kan? Hari ini kita tengok keburukan orang, kita ingat. Hari ini kita maki orang, kita ingat. 15 tahun dulu kita pernah buat zalim dengan orang, pernah kita ingat. Tuan-tuan, kalau kita lupakan dosa tu, kita susah dekat sana. Sana tak ada peluang patah balik. Tak macam dunia. Kita buat jahat dengan orang Cameron, kita boleh pindah dekat Tapah. Dekat sana kalau kita dicop sebagai orang jahat, kita tak boleh lari dah tuan-tuan. Tuan-tuan, dosa ni begini. Sebelum saya cerita pasal taubat. Dosa
Ada dosa yang diampunkan oleh Allah, ada dosa yang ditangguhkan oleh Allah keampunannya. Mana dosa yang diampunkan oleh Allah? Dosa kita dengan Allah. Kita tinggal semayang dulu, kita nangis minta ampun, Allah ampunkan. Tapi masalahnya, kita masih tak tinggal lagi dosa kita dengan orang ni. Macam mana tuan-tuan nak masuk syurga? Dosa kita dengan mak ayah. Tuan-tuan, saya ayah yang ada 7 orang anak. Kalau saya sendiri pernah kecil hati dengan anak-anak saya, ayah saya tak pernah kecil hati dengan saya. Tuan-tuan, hebatlah kita macam mana, banyaklah semayang kita macam mana, hitamlah dahi kita sujud untuk solat. Tetapi ibu dan ayah kita tidak pernah mengampunkan dosa kita, dan dosa itu, kecil hati itu dibawa masuk ke dalam liang lahat sehingga saat ini. Tuan-tuan, anak yang mak ayah diampunkan ada tanda. Tanda dia apa? Hidupnya berkat. Masalahnya diangkat. Hidupnya tenang seorang anak yang salah ini. Ini Allah tunjukkan tentang peristiwa seorang anak yang saleh yang bernama Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan, hidup kita macam mana? Serabut tak? Hutang banyak tak? Masalah tak selesai tak? Keluh kesah tak? Kalau ada perkara itu, balik jumpa mak dan ayah, minta ampun sehingga keluar keampunan itu daripada hati-hati mereka sendiri. Bukan keampunan itu keluar daripada lisan mereka. Kerana lidah ini pandai membohongi akan apa yang berada di dalam hati seorang insan. Tuan-tuan, itu dosa dengan mak ayah. Saya hampir 60 tahun. Kalau umur saya 60, berapa ribu orang yang pernah saya umpat? Berapa orang yang pernah saya minta maaf? Kalau mereka semua tak maafkan saya tak boleh keluar daripada neraka Allah. Pernah kita cari mereka, tuan-tuan? Pernah kita jumpa mereka dan minta ampun dengan mereka? Ataupun kita selesa dengan keadaan kita sekarang? Tuan-tuan, syurga ni susah. Bukan semua orang boleh masuk syurga. Orang yang benar-benar menginginkan syurga sahaja yang dapat menerima nikmat yang tidak ada nilainya dan hadnya yang telah diperuntukkan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau kita sombong dalam dunia ni, tak nak minta ampun dengan Allah, kita tak boleh masuk syurga. Kalau dalam dunia ni kita tak nak kembali kepada Allah, kita tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan, dalam hidup kita, pernah tak kita berhutang dengan orang? Kerana orang yang berhutang dengan orang tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan,
Dalam hidup kita ni pernah tak nanya orang? Pernah tak ambil barang orang yang bukan hak kita? Pernah tak kita zalimi orang lain dan kita tindas orang lain untuk kita mendapat akan dunia ini? Lalu kita tindas akan orang lain demi untuk kita memperoleh dunia yang kita akan tinggalkan. Tuan-tuan, kalau ada benda-benda tu, pergilah minta ampun dengan orang yang pernah kita buat. Tapi kalau kita tak ada benda-benda tu, beruntunglah. Berbahagialah. Malaikat akan memberi salam kepada mereka. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tapi kalau ada perkara yang bersangkut dengan hablum minan nas ini tidak pernah selesai di dalam kehidupan kita, sehebat manalah kita, nescaya kita akan terkandas di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, taubat ini kata ulama, bila dah ada dosa kena taubat. Kena ada syarat. Taubat kita dengan Allah, dosa yang tidak bersangkut paut dengan manusia. Yang pertama, kata ulama, syarat dia ikhlas. Jangan tipu Allah. Allah tahu apa yang berlaku dalam hidup kita, kerana Dia yang mentadbir hidup kita. Tuan-tuan, kenapa kita kena taubat dari dosa? Karena dosa ini dia akan menghalang ilmu. Saya dapat ilmu, Ustaz, betul. Tapi saya tak dapat keberkatan ilmu. Sampai sekarang kita tak boleh jadi orang baik. Walaupun kita dah tahu macam-macam. Dosa menghalang kebaikan. Kerana tanda dosa itu diampunkan oleh Allah, Allah buka kepadanya pintu kebaikan. Kita tak boleh buat baik sampai sekarang. Nak sembahyang sunat lepas maghrib pun susah. Nak bangun malam tiap-tiap malam pun susah. Kita cakap dengan Allah, bila ditanya, saya lemah, iman saya lemah. Tuan-tuan, alasan itu kita guna daripada tahun 1990 lagi. Asal tak boleh sembahyang malam, lemah. Asal tak boleh sembahyang sunat, lemah. Asal tak boleh baca Quran, lemah. Tapi kita boleh cari makan. Kalau kita tahu makan ini viral di media massa, sanggup kita turun puluhan kilometer. Kenapa kita tak lemah dengan makan, tuan-tuan? Kenapa kita tak lemah dengan jalan, tuan-tuan? Kenapa kita tidak lemah dengan perkara keduniaan? Kita bagi alasan kepada Allah, kenapa kita tak boleh bangun malam? Saya lemah, saya lemah. Tuan-tuan, yang kita nak tipu ni, adakah Allah Rabbul Jalal? Sebenarnya Allah sebut dah dalam Quran, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau tak silap saya, ayat dia bunyi macam tu. Orang munafik ni, tuan-tuan, dia nak tipu Allah sebenarnya. Sampai sekarang, tuan-tuan, kita gagal. Kalau dalam dunia lagi kita gagal, kat sana boleh berjaya. Tuan-tuan, syurga mana yang akan terima orang yang masih tak boleh berhenti mengumpat? Syurga mana yang akan terima orang yang malas bangun malam? Syurga mana orang yang pandai cakap
tetapi perkataannya langsung tidak diamalkan di dalam hidupnya. Syurga mana yang akan menerima insan ini? Syurga mana, tuan-tuan? Sebab itu kata ulama, kita selalu duduk dengan orang salah, tapi kita tak boleh jadi salah. Maka kata Ibrahim bin Adham, itu tanda hati kita mula mengeras, kata dia. Kita selalu duduk dengan orang saleh, tapi kita tak boleh jadi baik. Kita selalu berada dalam majlis yang saleh, tapi kita tak boleh jadi baik. Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Nabi sebut, rupa hati kita mula keras, tuan-tuan. Kenapa hati aku keras? Dosa. Kenapa aku tak dapat sembahyang khusyuk? Dosa. Kenapa aku masih ambil lagi daging korban orang lain? Dosa. Tuan-tuan, satu kopen, satu plastik kan? Korban baru ni kita bawa balik berapa plastik? Tuan-tuan, daging tu haram. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tumbuh daripada daging yang haram, fannaru aula bihi, kata Nabi. Tuan-tuan, neraka ini bukan seronok tau. Neraka ni sakit. Allah ingatkan kepada kita tiap-tiap minggu, tetapi peringatan itu tidak menjadi apa-apa di dalam lubuk hati kita. Betapa kerasnya hati kita kepada Allah, sehingga kan ayat Allah yang dilantunkan kepada kita setiap minggu tidak menjadi apa-apa kesan di dalam roh kita dan diri kita. Allah sebut pasal neraka, tuan-tuan. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. Tiap-tiap minggu. Apa sifat ahli neraka? كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. Orang neraka ni, tuan-tuan, dia berusaha nak keluar daripada neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha. Tetapi apa yang berlaku tatkala mereka ini berada di pinggir api neraka? Malaikat tolak kembali masuk ke dalam neraka. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli neraka ini ada yang dijatuhkan ke dalam neraka. Anggota yang mula sekali jatuh di dasar neraka, ada riwayat mengatakan muka mereka dan ada riwayat mengatakan kepala mereka. Tuan-tuan, dalamnya neraka Allah ini 70 tahun, kata Nabi, perjalanan. Tatkala dia sampai di pinggir api neraka Allah, lalu malaikat u'idu fiha, mereka jatuh semula ke dalam neraka Allah. Mereka terjun semula ke dalam neraka Allah. Kedengaran suara-suara ahli neraka berteriak, Allah. Tuan-tuan, dosa kita ambil daging korban pun kita tak boleh tahan nak masuk neraka Allah. Puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, tuan-tuan. Kita gembira makan daging yang haram bersama isteri dan anak-anak kita. Kita gembira memakan hasil yang haram bersama keluarga kita. Masa itulah, tatkala di padang mahsyar teriakan ahli neraka Allah ini kita dengar. Disebut oleh Allah di dalam surah As-Sajdah, setiap minggu kita baca.
Rabbana absarna wa sami'na. Tuhan kami dah tengok macam ni rupa neraka Allah ni. Tapi kita degil, kita lawan lagi. Allah kata jangan mengumpat, lawan lagi. Allah kata jadi orang baik, lawan lagi. Allah kata jangan maki orang, lawan lagi. Allah kata jangan sangka buruk dengan orang, lawan lagi. Allah kata jangan kita cari salah orang dan carilah salah sendiri. Kita lawan Allah dan terus lawan Allah. Sampai bila tuan-tuan kita nak lawan Allah? Tuan-tuan, ikhlas betul-betul minta ampun dengan Allah. Kedua, apa kata ulama nak taubat nasuha ni? Menyesal. Dengar macam menyesal tu tak ada apa-apa kan? Nabi sebut hadis riwayat Ibnu Majah, ad-nadmu taubah. Menyesal itulah taubat. Macam mana menyesal tuan-tuan? Macam ni. Maka kata ulama, akui dosa kita dengan Allah. Malam ni lepas habis mengaji ni, saya pun balik dekat tempat penginapan saya. Tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan. Malam ni kita bangun sama-sama. Usahalah kurang-kurangnya pukul 5 pagi, isteri kita tengah tidur. Kita je tahu salah kita. Kita akui di hadapan Allah. Ustaz nak semayang ke? Tak payah. Kita orang malas kan? Tak payah semayang. Ambil semayang, duduk hadap kiblat, kita akui semua dosa kita. Ya Allah, dulu aku macam ni. Ampunkanlah. Ya Allah, aku masih lagi tidak boleh meninggalkan kejahatan sampai umur aku hampir 60 tahun ini. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, aku belum boleh jadi suami yang baik kepada isteriku. Tolonglah. Ya Allah, aku belum dapat menjadi anak yang baik kepada dua orang tuaku. Dan setiap kesalahanku tolong ampunkan ya Allah. Ya Allah, aku belum jadi lagi jiran yang baik kepada jiran-jiran satu tamanku ya Allah. Masih ada perselisihan di antara kami dalam perkara yang remeh dan perkara keduniaan. Kerana atas keburukan diriku sendiri ya Arhamar Rahimin. Walaupun engkau menjanjikan di dalam Al-Quran, di antara tanda ahli syurga, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Sampai sekarang aku tak mampu ya Allah nak maafkan salah orang. Sampai sekarang ya Allah. Tuan-tuan, kalau nak masuk syurga, belajarlah maafkan salah orang. Kenapa tuan-tuan? Kita pun ada salah dengan orang. Mungkin asbab amalan kita ini, tiap-tiap malam kita maafkan salah orang. Ya Allah, aku maafkan dosa jiran-jiran aku.
yang selalu zalim aku. Kalaulah ya Allah, aku ada dosa dengan orang lain, maka tolong maafkan aku ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aku maafkan seluruh dosa adik-beradik aku ya Arhamar Rahimin. Dan jika ada dosa aku dengan mereka, aku berharap mereka juga memperlakukan seperti itu kepada aku. Tuan-tuan, kita masih gagal keluar dari neraka Allah. Jangan kata kita gagal untuk masuk syurga Allah. Untuk kita keluar daripada neraka Allah juga kita masih gagal. Bagaimana untuk kita masuk di dalam syurga Allah? Ketiga, apa kata ulama? Iaitu kita istiqamah. Kerana untuk istiqamah di dalam mengekalkan untuk tidak kembali dan berbuat dosa dan maksiat ini satu perkara yang sukar. Susah tuan-tuan. Nak istiqamah tak buat jahat ni susah. Lalu orang pernah tanya saya, Ustaz, saya pernah taubat dan saya janji tak nak buat lagi. Tapi saya tak kuat, Ustaz. Tuan-tuan, ada hadis. Ketika kita jatuh, dan bangun itu, maka teruslah kita minta dengan Allah. Kerana Allah sangat suka akan hamba-Nya yang mengakui kesilapannya setiap malam. Dan Allah cukup benci kepada orang yang bongkak dan sombong dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, satu hari sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Sayyidatina Aisyah, siapakah orang baik?" Sayyidatina Aisyah kata, orang yang selalu rasa bersalah dalam diri dia. Tapi orang yang paling jahat, kata Sayyidatina Aisyah, orang yang rasa dirinya paling baik di dalam dunia ni. Akulah yang baik, akulah alim, akulah abid, akulah saleh, semua aku. Tuan-tuan, kalau kita ada perasaan itu, sentiasa rasa bersalah dengan Allah, kita takkan malu untuk kita sebut semua kesalahan kita kepada Allah. Tuan-tuan, macam inilah kita sebut kesalahan kita setiap malam kepada Allah dan kita mengadu ke hadrah Allah. Malam ini kita sebut kesilapan kita. Ya Allah, saat aku muda dulu, aku pernah berbuat maksiat begini, dan begini. Besok pada siang hari tidak ada satu manusia pun yang tahu pengakuan kita. Allah simpan kesalahan kita dan disembunyikan kesalahan kita. Dan Allah tidak buka aib kita. Walaupun setiap malam kita mengadu dengan Allah akan segala kesilapan kita. Tetapi kita silap. Kita suka cerita dengan orang salah kita. Kita cerita dengan kawan-kawan kita. Kita cerita dengan orang yang hampir dengan kita. Rupanya dalam masa kita tidak sedar, kesilapan kita telah disebar dalam satu Korea. Masa silam kita telah diketahui oleh seluruh makhluk yang berada di dalam daerah itu. Karena kita yang telah membuka aib kita sendiri.
Tuan-tuan, sebab itu, jika mana tatkala dosa kita mula dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan kepada kita khalwah, iaitu kemanisan di dalam berbuat baik. Tuan-tuan, kita buat baik ni rasa apa? Kita baca Quran ni rasa apa? Kita semayang rasa apa? Kita tanya tuan-tuan, bukan sekadar rukuk, sujud, baca Fatihah, kita buat ni sebab wajib. Tapi Allah sebut dalam Quran macam ni, sesungguhnya berjayalah orang mukmin itu semayang mereka ini khusyuk. Bila kita rasa khusyuk ni? Ustaz ni, orang kenal ni. Tapi bila orang ni, insan ini khusyuk di dalam salat, bila insan ni rasa tenang di dalam salat, tatkala insan ini salat pada tengah malam, melakukan ibadah kepada Allah, usalli sunnat at-tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa dalam hati ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan, boleh jatuh tak air mata ni? Ar-Rahmanir Rahim. Tuan-tuan, bila masa waktu kita salat, kita berhubung dengan Allah? Bila masa, tuan-tuan? Maaf tuan-tuan, saya cakap malam ni. Bila masa kita semayang, dan semayang itu menjadi penghubung kita dengan Allah? Bila, tuan-tuan, dalam hidup ni? Bila waktu kita Allahu Akbar, terus terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila rasa tu? Bila Allah kurniakan perasaan itu pada kita? Sebab itu tuan-tuan, ketika kita melakukan salat, saat itulah berlakunya hubungan di antara Khalik dan makhluk. Tuan-tuan, macam inilah saya bagi contoh. Tuan-tuan ada sayang satu orang, dah lama tak jumpa. Tuan-tuan rasa rindu tak? Rasa tak tuan-tuan rindu? Tuan-tuan terpisah dengan anak tuan-tuan. Tuan-tuan hantar anak tuan-tuan pergi belajar dekat Mesir. Dia tak balik 5 tahun. Rindu tak tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan rindu dengan anak tuan-tuan? Kita akan cakap, sebab saya sayang anak saya. Bila kita rasa rindu dengan Allah? Bila? 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 Bila kita rasa tu macam kita rindu dengan anak kita? Tuan-tuan, kalau perasaan tu tak ada, bermakna kita boleh cakap dengan diri kita, rupanya aku ni tak sayang Allah.
Allah akan tanya kita, tuan-tuan. Allah akan tanya kita. Allah akan tanya kita besok. Bila kita rasa sayang Allah. Sebab itu, tatkala kita tidak menemui dan berjumpa dengan anak kita selama 5 tahun, kita terasa terlalu teruja ketika kita melihat saat dan waktunya kapal terbang anak kita landing di KLIA. Perasaan yang pertama sekali saat kita melihat wajah anak kita, air mata kita akan turun, tuan-tuan. Air mata kita akan keluar. Air mata seorang ayah yang merindukan anaknya. Tetapi saat kita mengatakan kepada Allah di dalam salat, wajjahtu wajhiya lilladzi fattara as-samawati wal ard. Jiwa ini kosong, hati ini kosong, hati yang seolah-olah tak rasa apa-apa pun. Sebab apa, tuan-tuan? Satu saja jawapannya, dosa. Sebab apa? Satu saja jawapannya, dosa. Solusinya apa? Tinggalkanlah dosa. Inilah jalan keluarnya. Tinggalkan dosa kita. Tinggalkan benda jahat yang masih kita buat. Sebab apa, tuan-tuan? Golongan ini Nabi kata golongan yang sedikit. Tak banyak dah, tuan-tuan, golongan ini. Nabi sebut 1400 tahun yang dulu. Bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa dia ghuraba ya Rasulullah? Orang baik yang dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Jadi tuan-tuan, berusahalah jadi insan yang baik. Kita akan bertanya dengan diri kita, kenapa aku perlu jadi orang baik? Kerana Allah ni terlalu baik buat aku. Allah ni terlalu baik pada aku. Dan Allah sangat baik kepada aku. Tuan-tuan, selepas daripada pengajian ini, saya berharap kepada Allah. Allah campakkan kepada saya dan tuan-tuan akan perasaan ini. Kita sentiasa merasakan kebaikan Allah. Dan jangan kita lupa yang Allah terlalu baik pada kita, tuan-tuan. Allah ini sangat baik dengan kita. Dan kebaikan Allah ini tidak akan kita boleh tebus dengan apa pun masalah yang telah kita buat. Kerana kita tidak akan mampu menebus kebaikan Allah yang Allah telah berikan kepada kita daripada kita lahir sehingga saat ini. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, kerana masa mencemburui kita. Masa sekarang sekejap, tuan-tuan. Pejam, celik, pejam, celik. Saya tengok diri saya dah nak pergi ke 60. Betul kan, tuan-tuan? Bila kita dah tua ni, saya terbaca, tuan-tuan, kalam hikmah. Sebenarnya bila kita dah umur nak masuk 60 ni, kita mula dah rasa sepi, rasa sunyi. Kita dah tak suka bising-bising dah.
Rupanya rahmat Allah untuk kita, tuan-tuan. Allah suruh kita bersunyi-sunyi dengan Allah rupanya. Masa kau dengan dunia dah habis dah. Sebab itu kau tak suka dah bising-bising. Dulu kau suka bising-bising. Dulu kau suka benda riuh-riuh. Pantang ada tempat yang riuh je, kita pun pergi. Sekarang kita benci dah, tuan-tuan. Rupanya Allah hendak kita sama dengan dia selalu rupanya. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak. Buta kan, tuan-tuan, hati kita ni walaupun dah tua. Allah kaburkan mata kita. Saya dah pakai 2 spek. Dekat, jauh. Kita rasa rugilah mata kabur. Untung kan, tuan-tuan? Masa mata kita terang dulu, pantang ada maksiat. Kita tengok. Sekarang Allah dah tutup dah mata kita. Terima kasihlah, ya Allah. Engkau dah tak nampakkan aku pada perkara kemaksiatan ini. Engkau dah tolong aku, ya Allah, kurangkan maksiat mata ini. Terima kasihlah, ya Allah. Terima kasihlah, ya Allah. Tuan-tuan, saat kita masuk kepada umur tua, badan kita mula lemah sekarang. Tak larat, kejap demam, batuk pun lambat hilang, sesama lambat hilang. Terima kasih, ya Allah. Masa aku sihat dulu, aku kuat dulu, aku selalu lawan kau. Aku rasa aku kuat, ya Allah. Aku nak marah orang. Aku rasa aku nak pukul orang. Aku rasa akulah kuat. Tapi rupanya bila aku dah tua ni, aku dah selemah badan aku, ya Allah. Kau dah mula halang aku daripada buat jahat. Sebab kau dah angkat kekuatan dalam badan aku. Aku dah mula rasa takut. Betul lah, tuan-tuan. Kita tak boleh dengar benda-benda mengejutkan, kita takutkan, tuan-tuan. Dulu apa benda yang kita takutkan? Zaman muda kita dulu benda apa yang kita takutkan? Tapi sekarang Allah terlalu baik dengan kita. Inilah rahmat Allah yang kita tak nampak. Mudah-mudahan Allah buka mata hati kita, tuan-tuan. Sebab dunia ni dah tenang. Dunia ni dah tak lama dah pun. Dunia ni dah akan berakhir tak lama lagi. Kalau mengikut kiraan Masihi, tahun depan kita dah sampai 100 tahun kurun yang terakhir. Nabi cakap macam tu, tuan-tuan. Kalau ikut hijrah dah sampai. Yang Nabi kata, Al-Mahdi nak zahir, Dajjal nak zahir. Tuan-tuan, saya tak kisahkan Al-Mahdi, saya tak kisahkan ceritanya Dajjal. Walaupun Imam Mahdi dah nak sampai, dah nak zahir, Dajjal dah nak keluar, kita tak berhenti mengumpat lagi. Dajjal nak keluar, kita tak boleh jadi orang baik lagi. Imam Mahdi dah nak zahir, kita masih pemarah lagi. Kita masih cinta dunia lagi. Kita masih malas bangun malam lagi. Kita masih tak boleh zikir lagi. Kita masih tak nak pandang Quran, pegang Quran, baca Quran lagi. Kita tak nak zikir lagi. Kita tak nak selawat. Kita bergaduh sama-sama. Kita cari salah orang. Orang tu tak betul. Orang ni tak betul. Walaupun Dajjal dah nak keluar. Betul lah kata Allah.
tiap-tiap minggu Allah bagi tahu kita, betul lah. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang yang boleh taat dengan peringatan daripada Allah, segera sujud, tasbih, tahmid. Mereka yang tak sombong dengan Allah. Tuan-tuan, saya ajak diri saya ajak tuan-tuan, jomlah kita berubah. Udahlah tu. Penat dah tuan-tuan. Penat dah. Penat dah. Penat dah. Penat dah. Cukuplah. 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 Jadi saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak. Saya minta maaf kepada seluruh warga Cameron Highland dan khususnya Masjid Abu Bakar Tanah Rata. Sepanjang saya mengajar di Masjid Abu Bakar Tanah Rata ini, beberapa tahun yang dulu, saya rasa cukup lama saya mengajar di masjid ini. Dengan kuliah kitab Minhajul Abidin pada ketika itu. Dan jika saya ada buat silap semasa saya mengajar bulanan di masjid ini, di seluruh warga Cameron Highland, khususnya Masjid Abu Bakar, saya minta maaf, minta ampun. Dan saya harap tuan-tuan dapat maafkan saya dan ampunkan saya. Kerana apa? Kerana di sana besok saya tak akan mampu minta maaf dengan tuan-tuan. Sebenarnya saya nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah. Dan saya berharap saya nak balik bertemu dengan Allah, mendapat salam daripada malaikat, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan tuan-tuan, ini harapan saya, dan mudah-mudahan pertemuan saya pada malam ini dengan tuan-tuan menjadi kesempatan untuk saya minta maaf dengan seluruh warga Cameron Highland pada malam ini. Jika ini pertemuan saya dan terakhir, jika selepas pertemuan ini tuan-tuan mendengar khabar dan berita saya telah menemui Allah Rabbul Izzah, tolonglah doa yang baik-baik untuk saya. Mudah-mudahan Allah terima roh saya ini kembali ke hadrah Allah Rabbul Izzah. Dan tuan-tuan, yang terakhirnya, tuan-tuan tolonglah doakan ketiga-tiga madrasah kami. Saya ada 2 madrasah di Selangor dan 1 madrasah di Kuala Terengganu. Dan madrasah di Kuala Terengganu ini baru saya terima dalam setahun. Dan tuan-tuan tolong sampaikan kepada kawan tuan-tuan yang tidak hadir pada malam ini, warga Cameron Highland, kerana madrasah kami yang di Kuala Terengganu itu masih dalam pembinaan, dan sekarang kami sedang menyiapkan masjid seluas 11,000 kaki persegi dan pembinaannya telah mencapai 90%. Malam ini saya nak buat pengumuman ini untuk tuan-tuan sampaikan. Mudah-mudahan menjadi jariah kepada kita semua, yang mana pihak madrasah kami di Kuala Terengganu, iaitu madrasah itu dinamakan Pusat Dakwah Darul Atiq, Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu. Kami sekarang tengah mencari 2 dana, sepatutnya 3, tetapi 1 dana alhamdulillah hampir telah selesai, iaitu dana tile sejumlah 25,000 barang sahaja, dan kami masih mencari lagi untuk dana upahnya. Dan yang kita buka pada malam ini untuk warga Cameron Highland, iaitu dana shilling sejumlah RM45,000 dan dana wiring pendawaian ruang salat iaitu sejumlah RM24,000.
Saya tak tahu siapakah insan pilihan Allah yang mahu masuk ke dalam syurga Allah dengan pintu rayyan, yakni pintu menginfakkan harta mereka ke jalan Allah. Satu hari Hasan Al-Basri didatangi oleh orang yang memohon bantuan kepadanya. Maka Hasan Al-Basri berkata kepada insan itu, terima kasih kerana engkau telah membawa hartaku kepada Allah tanpa upah, katanya. Terima kasih dan terima kasih. Tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin sama-sama dengan kami, tuan-tuan bolehlah berjumpa dengan pihak media yang berada di hadapan tuan-tuan ini. Salah satu, tak kisah tuan-tuan, kerana mereka sama-sama dengan saya pada malam ini. Dan tolong doakan mereka, kerana mereka datang daripada jauh, daripada Pulau Pinang dan Sungai Petani, bukan daripada Selangor bersama-sama dengan saya tuan-tuan. Tapi mereka datang daripada sebelah utara. Tolong doakan mereka istiqamah di dalam buat kerja ini tanpa ada imbal balas keduniaan apa-apa tuan-tuan. Cuma mereka, saya hanya bagi tahu kepada mereka, jika kalian buat semua kerja ini kerana Allah, pasti Allah tidak akan meninggalkan kalian. Percayalah tentang janji Allah. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami hamba-hambamu pada malam ini, ya Allah, mengangkatkan kedua tangan kami, memohon keampunan dan maghfirahmu, ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunkan sekalian dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa mata kami yang telah kami memandang akan perkara yang Engkau benci selama hidup kami, ya Allah. Ya Allah, tolong ampunkan dosa lidah kami, ya Allah, sehingga saat ini kami tidak boleh lagi meninggalkan akan dosa lidah kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunkan dosa telinga kami, ya Arhamar Rahimin. Kami masih lagi mendengar kemaksiatan melalui anugerah telinga yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bertaubat seperti mana yang Engkau janjikan di dalam Al-Quran, bahawa Engkau kasih kepada hamba-Mu yang bertaubat dan kembali kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, tutuplah akan dosa-dosa silam kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Kerana kami malu saat Engkau pertontonkan besok di padang mahsyar, kami tidak akan mampu untuk mengangkat dua mata kami, ya Arhamar Rahimin. Dan kami tidak akan mampu mengangkat akan wajah kami di hadapan Engkau, ya Allah, kerana malunya kami kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong ampunkan dosa kami sebagai seorang suami. Tolong ampunkan dosa kami sebagai seorang ayah yang gagal, ya Allah. Tolong ampunkan dosa kami sebagai seorang insan yang gagal, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah pimpin kami. Tolonglah pimpin kami. Tolonglah pimpin kami, ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami, ya Arhamar Rahimin. Janganlah Engkau tinggalkan kami, ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan kami, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.